Baiklah, Malaysia secara dasarnya setuju membenarkan warga Singapura dan Brunei untuk memasuki pintu sepadan negara tanpa perlu memohon kepada Jabatan Imigresen Malaysia JIM selain menjalani saringan COVID-19 dan kuarantin di rumah. Bagaimanapun Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran tersebut tertakluk kepada kelonggaran sama ada yang diberikan kepada rakyat Malaysia oleh Kerajaan Singapura dan Kerajaan Brunei berhubung perkara yang sama. Dan bagi membincangkan mengenai perkara itu, kita bersama dengan pakar kesihatan awam, epidemiologi dan biostatistik Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman secara Skype. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Doktor, pertama sekali saya nak tanya pendapat Doktor. Adakah kita telah pun bersedia untuk membuka sempadan kita kepada negara lain? Adakah inilah masanya, tepat pada masanya, ataupun sebenarnya kita terlalu awal? Ataupun bagaimana pandangan Doktor? Okey, sebelum saya mengulas tentang soalan tu, izinkan saya memberikan sedikit sebanyak maklumat tentang situasi terkini negara. Semalam kita melaporkan sebanyak 6 kes baru dan juga 344 kes yang masih aktif dengan peratus kesembuhan 94.5. Pola jangkitan ni kalau kita perhatikan daripada bulan Februari Mac lalu sehinggalah bulan Jun ni, kita perhatikan bahawa corak jangkitan tidak begitu agresif menyebabkan komplikasi serius ataupun kematian. Angka di dalam ICU maksimum pada 3 April lalu 108, semalam dicantikkan hanya 3 orang. Jadi secara umum saya boleh simpulkan di sini keadaan negara bertambah baik. Tidak banyak kes-kes komplikasi serius yang boleh menyebabkan perlu dimasukkan ke ICU dan juga menyebabkan kematian. Jadi mempertimbangkan keadaan itu, kita perhatikan langkah-langkah kerajaan yang telah membuka kembali aktiviti-aktiviti perniagaan dan juga untuk merancangkan aktiviti-aktiviti ekonomi. Dan kita maklum bahawa sebahagian daripada rakyat negara kita yang juga mencari nafkah atau bekerja di luar negara seperti di Singapura dan juga mungkin di Sabah Sarawak di Brunei. Jadi pada pendapat saya dalam keadaan situasi semasa, melihat kepada pola jangkitan dan juga angka-angka sedemikian, kerajaan boleh mempertimbangkan untuk membuka kembali sempadan. Bagaimanapun SOP dan juga langkah-langkah pencegahan perlu diteruskan seperti mana yang telah kita lakukan. Maksudnya saringan, bukan sahaja saringan suhu tapi saringan ujian COVID tersebut dan juga mungkin mereka yang gagal melalui ujian tersebut perlu dikuarantin wajib dalam tempoh 14 hari. Doktor, dalam masa yang sama juga Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham berkata menerusi perbincangan awal 6 negara dikenal pasti untuk tujuan membuka semula sempadan iaitu Singapura, Australia, Brunei, New Zealand, Jepun dan juga Korea Selatan. Bagaimana kita nak melabel ataupun nak label sesuatu negara itu? Mereka ini kita benarkan untuk masuki ke negara kita dalam jangkitan kes-kes yang bagaimana? Kes apa yang perlu kita lihat indikatornya untuk mengisytiharkan sesebuah negara itu negara hijau dan kita benarkan rakyatnya datang ke negara ini? Bagaimana Doktor? Dalam konteks zon hijau ataupun negara-negara yang kita isytiharkan mempunyai risiko yang rendah untuk menularkan ataupun mentransmitkan jangkitan ini, pada pendapat saya disebabkan oleh cara jangkitan virus COVID ni adalah melalui tularan droplets, iaitu cecair tubuh dan juga kalau saya kata tangan kita tak bersih memegang sekitaran dan boleh menyebabkan jangkitan tersebut. Definisi untuk zon ataupun negara-negara hijau ni perlu dinilai semula menurut risiko individu tersebut. Maksudnya kita, pada pendapat saya, kita tidak boleh pukul rata. Katalah ada satu negara yang mempunyai katalah 10 kes, terus kita labelkan sebagai zon yang mungkin kita tak benarkan. Ia perlu dinilaikan dari satu kes ke satu kes. Kalau misalnya kata kita perhatikan bahawa di sana corak jangkitan menurun, kes-kes kematian yang dicatatkan rendah ataupun kes-kes kritikal yang sedang dirawat juga rendah, kita boleh mempertimbangkan negara-negara tersebut dengan mengambil kira juga langkah-langkah surveillance ataupun pemantauan yang kita lakukan di pintu-pintu masuk negara. Sama juga di dalam negara kita, dalam keadaan sekarang ni kita tidak boleh lagi menggunakan indikator zon hijau, zon merah, zon oranye dan sebagainya secara pukul rata.
tapi ia perlu dinilaikan berdasarkan risiko yang dibawa oleh seseorang, individu. Jadi melalui surveillance MySejahtera dan sebagainya, saya beranggapan dan memandang ini sebagai positif dapat kita lakukan. Doktor, dalam masa yang sama, sekiranya Malaysia dan juga negara yang disenaraikan tu bersetuju, apakah SOP yang boleh kita mungkin praktikkan, mungkin jalani ujian COVID-19 di negara mereka terlebih dahulu sebelum datang ke Malaysia ke, ataupun tiba di negara kalau ada gejala perlu kuarantin dan sebagainya, ataupun doktor ada sendiri pandangan doktor tersendiri untuk cadangkan kepada kerajaan? Okey, kita bila menyebut tentang kemasukan dari luar perjalanan ke luar negara, kita ada dua di sini. Satu, rakyat kita yang nak keluar ke negara-negara tersebut dan juga pelancong-pelancong yang akan masuk ke dalam negara. Jadi untuk isu negara kita, rakyat negara kita, saya rasa tak banyaklah masalah di situ. Tapi apabila kita bersedia untuk menerima rakyat ataupun pelancong dari luar, SOP yang perlu dilakukan sama juga yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan di pintu-pintu masuk pada masa ini, iaitu mewajibkan setiap individu untuk membuat pengisytiharan sama ada mereka mempunyai jangkitan ataupun tidak sihat, deklarasi sihat tu, dan juga pada pandangan saya mereka perlu menjalani sekali lagi ujian saringan COVID di pintu masuk negara kita walaupun telah menjalankan ujian di negara masing-masing. Sebab apa? Kita di sini mempunyai risiko virus. Kita ada beberapa strain virus yang mungkin berbeza dengan strain virus di negara-negara asal pelancong yang berkenaan. Jadi menggunakan saringan tersebut, kita boleh mengenal pasti dengan lebih tepat sama ada individu pelancong tersebut berisiko ataupun tidak. Dan saya juga ingin menyatakanlah bahawa cadangan untuk menggunakan RTK antigen tu mungkin membantulah sebab ia singkat berbanding dengan PCR dan boleh dilaksanakan di pintu-pintu masuk kerajaan. Dan di samping juga saya mencadangkanlah supaya charge tambahan kepada pelancong-pelancong yang datang pada masa ini untuk kita sebut sebab pengurusan wabak ni dia menelan kos yang agak tinggi. Jadi sedikit sebanyak kita bersedia untuk melakukan persediaan logistik seandainya pelancong-pelancong berkenaan perlu dikuarantin pada masa yang tertentu. Doktor, bagaimana kita nak pastikan bahawa tiada peningkatan kes import dan pastikan kes import ni dia tak menular dalam kalangan tempatan, dan adakah kita perlu juga wajibkan kepada mereka yang datang ke negara kita untuk download aplikasi-aplikasi yang dimengungkan oleh kerajaan, MySejahtera, Selangkah dan sebagainya? Untuk saya terlupa tadi nak nyatakan tentang aplikasi MySejahtera tu, saya berpandangan ia juga wajib untuk dilaksanakan di kalangan pelancong yang masuk ke negara kita, di samping juga ujian-ujian saringan yang telah kita nyatakan tadi. So seandainya mereka tu dikesan sebagai positif, maksudnya mereka perlu disaring dan juga contact tracing, kontak-kontak rapat yang berada dekat dengan mereka perlu juga disaring dan juga dikuarantinkan jika perlu. Jadi itu adalah merupakan langkah-langkah lah yang perlu dilaksanakan untuk mencegah penularan kes-kes import ke negara kita. Pada pandangan doktor, pintu sempadan negara kita darat, air dan juga darat, laut dan juga udara. Darat, laut dan juga udara. Apa fasiliti-fasiliti dan juga peralatan yang diperlukan pada ketika ini untuk kita memastikan bahawa setiap pemeriksaan ujian COVID-19 itu dijalankan dengan begitu ketat supaya kita tiada kes import? Apa peralatan dan juga fasiliti yang mungkin kita perlu ada? Okey, seperti mana yang saya sebutkan tadilah, saringan tu saya ingat saringan thermal dah ada untuk uji suhu, tapi saya tak pasti tentang kapasiti untuk ujian saringan COVID ni. Seperti mana yang telah dimaklumkan, kita boleh membuat ujian saringan melalui RTK antigen ni, yang mana masa yang diperlukan tidaklah lama seperti mana PCR. Jadi kemudahan makmal, bukanlah kita sebut makmal seperti mana yang sempurna untuk ni, tapi untuk cukup untuk menyaring individu berkenaan perlu diwujudkan di pintu-pintu masuk utama. Di samping juga pada pendapat saya lah, perlu juga disediakan tempat khas untuk kuarantin mereka ni. Selagi mana ujian tu masih belum diperolehi, selagi mana belum kita tahu positif ataupun negatif, mereka belum lagi dibenarkan untuk keluar. Dan sekiranya positif, mereka patut diberikan peluang untuk memilih sama ada mereka nak kembali semula ke negara mereka ataupun menerima syarat kuarantin selama 14 hari. Jadi pada pendapat saya ini perlu disediakanlah di pintu-pintu masuk. Kalau kita agak
kurang dari aspek ini, mungkin akan terlepaslah beberapa individu yang mungkin kita kata berpotensi untuk menularkan jangkitan di tempat kita. Pada pandangan doktor sendiri, adakah pintu sempadan negara kita ini patut kita bukakan kepada secara keseluruhannya pelancong, ataupun sebenarnya kita perlu buka terlebih dahulu kepada mereka yang berkhidmat dalam sektor-sektor perkhidmatan penting sahaja, ataupun sebenarnya kita boleh je buka kepada siapa saja? Bagaimana pandangan doktor? Okey, pada pendapat saya, kita punya keutamaan sekarang ini ialah untuk merancangkan ekonomi, untuk merancangkan ekonomi. Mungkin boleh dilakukan. Saya cenderung untuk memilih kepada berperingkat-peringkat, dan kita tengok faktor masa, sekiranya tidak ada impak yang begitu besar, kita boleh teruskan lagi dengan peringkat-peringkat seterusnya. Jadi untuk permulaan ini, bagi saya, kita perlu mengutamakan mereka yang perlu meneruskan kehidupan mereka lah, dengan individu yang bekerja di negara seperti di Singapura, untuk dibenarkan untuk memulakan perjalanan. Dan mungkin juga pintu-pintu masuk untuk sektor pelancongan mungkin kita dapat benarkan daripada negara-negara yang telah mencatatkan ataupun menunjukkan penurunan dan juga kes-kes kritikal yang kurang. Doktor, saya ingin mengambil contoh negara New Zealand. Mereka telah pun tidak mempunyai kes baru COVID-19 dalam tempoh masa yang begitu lama, dan telah pun mengisytiharkan kemenangan terhadap virus tersebut. Tapi dalam masa yang sama juga, sejak daripada beberapa hari yang lepas, New Zealand mencatatkan kembali angka baru COVID-19, dan melihat kepada perkara itu, kebanyakannya disumbangkan oleh kes import daripada UK dan sebagainya apabila mereka membuka semula sempadan negara mereka. Jadi ada tak kemungkinan besar kita akan melihat kepada jangkaan doktor sendiri, melihat kepada peningkatan kes import sekiranya kita akan buka semula sempadan kita? Seperti mana yang kita nyatakan tadi, kalau kita buka sempadan kita kepada negara luar, kita perlu melihat pola taburan COVID di negara tersebut. Jika kita berpuas hati dengan corak taburan negara mereka, saya rasa tidak ada isu di situ, dan surveillance ataupun cara kita menyaring pelancong-pelancong yang sampai ke lapangan terbang, pada pendapat saya pada keadaan sekarang sangat efisien, berkesan untuk membendung penularan di peringkat tempatan. Dan ini kita lihat kepada pola yang kita ada di negara kita, semakin berkurangan ke satu angka. Sekiranya kita melakukan kesungguhan dalam menyaring mereka-mereka yang masuk, kemungkinan risiko untuk berlakunya tularan akibat kes-kes import adalah sangat rendah. Doktor, ini secara keseluruhan dan juga rumusannya, bagaimana doktor melihat justifikasi keputusan Malaysia ini dengan vaksinnya masih lagi kebanyakannya berada pada fasa 2 ujian klinikal dan sebagainya. Kita masih lagi belum dapat menjumpai vaksin, dan kalau jumpa pun kita tidak tahu bagaimana, sejauh mana dan secepat mana Malaysia dapat kembali mempunyai vaksin itu sendiri, bila kita akan import dan sebagainya, dan penghasilannya kemungkinan awal tahun hadapan ataupun pertengahan tahun hadapan. Dan adakah justifikasi untuk kita membuka semula sempadan kita kepada negara-negara yang dibenarkan, yang dikategorikan sebagai hijau? Bagaimana doktor melihat risiko jangkitan tetap ada selagi vaksin itu kita tak jumpa? Pemantauan berterusan kes-kes jangkitan ni kita perlu laksanakanlah dari masa ke semasa. Sekiranya ada tanda-tanda ataupun indikator yang menunjukkan kesan jangkitan ataupun berlaku wabak-wabak, berlaku kluster-kluster ataupun kes-kes baru, maka kita perlu membuat tindakan pencegahan segeralah bagi mengelakkan penularan yang lebih lanjut. Dan saya tidak menolak kemungkinan sekiranya berlaku itu, kita perlu mengulang kembali apa yang telah kita laksanakan sebelum ini. Bagaimanapun, saya agak positif bila melihat senario semasa yang telah saya ulas pada awal-awal tadi. Keadaan negara kita secara umum dengan corak jangkitan tidak lagi begitu membimbangkan berbanding semasa kita mula-mula dilanda wabak pada Februari dan Mac lalu. Dan keadaan ini saya jangkakan berterusan sehinggalah kita akan dapat vaksin pada masa yang mungkin pada hujung tahun ini ataupun pada tahun hadapan. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu meneruskan kepatuhan dan juga compliance kita pada langkah-langkah pencegahan yang telah disyorkan. Tidak bolehlah kita mengambil mudah ataupun memandang remeh terhadap langkah-langkah yang disyorkan, dan kita harap semua dapat meneruskan komitmen masing-masing. Seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, komitmen kita semua sangat tinggi dan ini kita harap dapat diteruskan.
Okey, baiklah. Terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam, epidemiologi dan juga biostatistik Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM atas perkongsian itu tadi menjelang dengan pembincangan awal pembukaan sempadan negara kepada negara-negara yang dikategorikan sebagai hijau daripada kes COVID-19 ini.